صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. Guys, Assalamualaikum. Bertemu kita lagi dalam rancangan Mystic Horror. Kepada yang dah tekan butang subscribe, terima kasih banyak-banyak. Kepada yang masih belum tekan butang subscribe, sila tekan butang subscribe. Dan jangan lupa tekan notification bell untuk mendapatkan bell. Bell. Klasik. Kelas ada gaya. Bell. Notification bell untuk mendapatkan konten-konten yang latest daripada channel Mystic Horror. Bertemu kita lagi dalam channel kali ini ataupun rancangan kali ini. Pada malam ni agak special sikit, sebab pada malam ni aku nak membawakan kisah-kisah seram yang berlaku di asrama. Tak kisahlah asrama sekolah ke, asrama IPT ke, tajuk dia kisah-kisah seram asrama pada malam ni. Tema dia lah. Sebab ada salah seorang subscriber lah yang request. Jadi jom kita penuhi permintaan subscriber kita ni. Jom. Okey, kisah ini aku dah baca dulu. Aku dah search dekat Google, dekat website-website selain daripada Fiction Syasha, Arkid Angka Negara, kan, DJ Casey Malang Seram Blog dan semua tu. Aku juga ada sumber-sumber lain lah. Cari je kat Google, tulis je kisah-kisah seram, cari jumpa lah. Dan ni adalah aku jumpa lah dekat Siakat Keli punya blog. Dan kisah ini ditulis oleh Abi Munawarah. Kalau nak tahu, lelaki yang bernama Abi Munawarah ni pernah bertentang mata dengan makhluk alam sebelah yang menjelma seakan pelajar. Apa yang menyebabkan dia bertentang mata? Nak tahu seram ke tak seram? Jom kita layan dulu kisah ni. Adakah anda dah bersedia? Kalau dah bersedia, jom kita buka muzik dulu. Okay, alright. Kisah ini berjudul Abang Security Nampak Ramai Kelibat Pelajar. Kisah ini dituliskan oleh Abi Munawarah dan diolah oleh Siakat Keli. Jom kita dengar. Okay, sebenarnya aku ni bukanlah orang yang berani sangat. Ada juga rasa takut kadang-kadang. Tapi apa yang aku nak kongsi dekat sini, ia adalah pengalaman first time aku menjadi pengganti / buffer security dekat salah sebuah sekolah berasrama. Okey, dipendekkan cerita lah. Adalah satu petang tu, lewat petang, aku dapat call daripada member. Dia minta tolong aku ganti tempat dia jadi security pada waktu malam. Kawan Abi Munawarah ni ada hal. Jadi dia pun kena gantilah untuk jaga malam. Aku pun waktu tu tak fikir panjang, terus setuju. Sebab nak ganti kawan kan, nak tolong kawan. Jadi pada malam tu aku terus sampai dekat sekolah tu. Untuk describe area sekolah tu besar, sangat besar, luas. Lepas sampai dekat Pondok Guard, aku rehat dulu sementara nak tunggu pukul jam 2 pagi. Selalunya kalau nak buat clocking ataupun rondaan 2 pagi lah,
Selalunya lah kebiasaan. Ataupun pukul 12, bergantung kepada undang-undang kat tempat tu lah. Okey, lepas aku dah rehat habis semua, dah sampailah waktunya. Jam dah pukul 2 pagi. It's time to rondaan lah. Nak ronda dekat kawasan sekolah, iaitu di blok bangunan dan juga blok asrama. Aku hanya diberi lampu torchlight kecil. Dengan lampu torchlight kecil itulah aku terus berjalan menuju ke bangunan pentadbiran / pejabat. Suasana memang agak gelap, suram dan sunyi sepi. Adalah sekali-sekala dengar macam-macam bunyi unggas lah, bunyi cengkerik lah. Tapi aku anggap itu adalah bunyi binatang yang melompat dan berjalan. Tetapi itu hanyalah untuk sedapkan hati, sebab waktu tu dah rasa seram sejuk. Aku tengoklah dalam pejabat yang berkunci. Di pintu kaca pejabat, dekat pejabat kan ada pintu kaca, kita boleh nampak kat dalam. Aku tengoklah ada satu komputer masih hidup, seolah-olah sedang menaip sesuatu. Tapi masalah dia, aku tak nampak siapa yang menaip. Sebab tempat duduk dan keyboard tu aku tak nampak, terlindung. Jadi tak tahulah siapa yang menaip. Tapi boleh nampak cahaya komputer tu buka. Tertanya jugalah dalam hati, takkanlah ada kerani yang berani buat kerja lewat malam? Bukankah dia orang pukul 5 dah habis kerja ke? Tapi itu adalah monolog aku. Tapi aku abaikan saja dan aku terus ronda ke blok lain. Malah nak layan, makin layan perasaan takut makin menjadi. Jadi makin jauh jugalah aku meronda. Bila dah makin jauh meronda, makin sunyi. Dah tak bunyi apa dah, sunyi je. Setibanya aku dekat jalan koridor bangunan yang ada banyak kelas-kelas pelajar, tiba-tiba aku dengar bunyi macam budak-budak tengah main kejar-kejar dekat koridor tingkat atas. Aku apa lagi, terus suluh torchlight dari bawah. Tapi tak ada apa-apa pun. Dekat situlah aku dah mula fikir yang bukan-bukan. Aku pun jalanlah laju-laju sikit. Sambil dari jauh aku suluh bangunan atas tadi. Yang ni seram. Time aku suluh dari jauh dekat bangunan atas tu yang ada bunyi budak-budak berlari tu, aku nampaklah ada seorang pelajar perempuan pakai uniform sekolah berdiri tengok aku. Allah, dia segap dah. Aku tak nampaklah muka dia, gelap. Lah lampu torchlight pula jenis yang kecil, torchlight yang kecil. Lampu dia jadi tak terang, tak nampaklah wajah dia. Tapi dalam hati aku cakap lah, dahsyat budak sekolah dia, nakal betul, tak tidur-tidur lagi. Itu adalah sangkaan akulah. Bila sampai pula dah. Bila dah sampai dekat lokasi yang seterusnya, iaitu asrama pelajar, aku ronda dekat kawasan luar pagar je. Keadaan asrama gelap. Jadi aku suluh dekat setiap tingkap-tingkap blok asrama. Kat sini aku dah rasa hairan dah pelik. Kenapa pelajar-pelajar kat sini masih tak tidur lagi? Sebab apa? Sebab aku tengok dia orang berdiri kaku dekat setiap tingkap, merenung tajam ke arah aku. Dia main renung dah. Aku yang baca ni pun dah meremang, apatah lagi Pak Gad ni. Anda bayangkan, anda jadi seorang security guard tengah malam. Anda suluh dengan torchlight kecil setiap tingkap-tingkap. Dan bila anda suluh tingkap-tingkap blok asrama, ada
Kelibat pelajar sedang terrenung tajam je. Apa perasaan anda? Kalau tanya saya, dah tentulah meremang. Dan pada masa yang sama, dah gelabah dah. Dan last rondaan aku ke Dewan Besar Pelajar. Bila aku dah sampai dekat Dewan Besar Pelajar ni, aku nampak ada satu pintu dewan tu terbuka. Cekek. Bila aku dah nampak pintu tu terbuka, automatik lah kena tutup. Takkan nak biar terbuka, takut perompak masuk, habis barang dalam dewan tu. Okey, masa aku nak tutup pintu tu, dengan cahaya lampu torchlight yang tak berapa nak terang tu, tapi aku masih boleh nampak dalam dewan tu, dekat atas pentas, pernah pergi dewan sekolah. Dewan sekolah kan ada pentas. Pak Gad ni tersuluh dekat pentas tu sambil nak tutup pintu. Kan pintu terbuka tadi, cekek. Pak Gad dia tak tutup balik, tak tarik. Time nak tutup balik tu lah dia pergi suluh dekat pentas tu. Bila dah suluh tu, Pak Gad dia nampak ada sekumpulan pelajar lelaki dan perempuan duduk bersimpuh, tapi diam, senyap dan kaku. Duduk bersimpuh ni macam, pernah tengok tak orang menari kebudayaan, dia duduk bersimpuh. Macam tu lah. Seramnya. Ya Allah, macam mana dia hadapi? Kuat betul lah orang yang jadi Pak Gad ni. Dan tiba-tiba handset aku bunyi. Ting 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 tung 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 tung. Kawan aku tu yang call. Dia bagi tahu, dia lupa nak cerita dekat aku, suruh simpan kunci asrama dalam kotak simpanan kunci. Sebab semua pelajar tak ada, dia orang dah balik rumah cuti seminggu. Kalau semua pelajar tak ada, jadi maknanya sekolah tu kosong. Jadi siapa yang dia nampak kat atas pentas duduk bersimpuh, diam dan senyap kaku? Ya Allah, jantung aku bila dengar kawan aku cakap semua pelajar tak ada, dia orang dah balik rumah cuti seminggu. Bila aku dengar macam tu, rasa nak pecah jantung, ditambah berdegup kencang. Jadi siapa mereka yang aku tengok sepanjang aku beronda ni? Mungkin jugalah orang alam sebelah, dia nak guna dewan tu kot. Dari jauh aku tengok budak-budak yang di atas pentas tu, dengan slow-slow dia orang menoleh ke arah aku sambil tangan melambai-lambai ke arah aku. Aku jadi kaku dan tanpa sedar aku terlepas handset, terhempas jatuh ke lantai sambil aku berlari. Dah tak ingat dah handset jatuh, iPhone ke apa ke dah tak kisah. Seram. Dah lah dia pusing slow. Dia macam ni kan. Pusing slow, lambai. Ya Allah. Nasib baiklah tak jadi Pak Gad. Seramnya. Bayangkan kawan dia dah cakap budak-budak semua tak ada, jadi maknanya sekolah kosong lah. Siapa yang duduk atas pentas tu bersimpuh, melambai pula tu. Seram betul lah. Okey, itu adalah kisah kita yang pertama. Alhamdulillah, ada lagi 2 kisah. Dan diharapkan anda semua terhiburlah dengan kisah yang pertama ni. Kisah yang pertama ni walaupun dia misteri, nampak kelibat, tapi seram lah. Yang dia suluh pelajar perempuan dekat tingkat atas tu, pandang dia, yang tu seram dah yang pertama. Yang kedua, yang dia pintu dewan terbuka tu, dia nak suluh kat pentas tu, dan nampak pelajar lelaki dan perempuan duduk bersimpuh. Yang tu lagi seram. Yang paling ultimate dia punya seram tu, time dia dah pusing slow, lambai. Alamak, aduh. Kalau saya tak tutup dah pintu, biarlah terbuka, cabut lari lah. Tapi memang beranilah abang security guard ni. Okeylah, jom kita teruskan dengan kisah kita yang kedua. Masih lagi kisah seram asrama. Okey, kisah kedua pula. Kisah kedua pula ini diambil daripada Fiction Syasha, dan aku pun dah baca dah kisah dia. Agak seram. Dan tajuk dia kisah-kisah seram asramaku.
Jom kita dengarkan kisah yang kedua. Dan kisah yang kedua ni ada 2 bahagian. Jadi akan ada 2 bahagian lah kan. Okay, jom kita dengar. Okay, ini adalah kisah ini ditulis oleh May. Salah seorang penulis dekat Fiction Shasha. Okay, ni adalah kisah tentang cerita bilik di bawah dolphin. Namanya bilik cempaka, iaitu bilik paling hujung, level 2 blok B. Setiap bilik ada 4 katil double decker dan 8 loker. Aku dapat loker paling hujung dekat dengan tingkap dan katil nombor 2 daripada pintu. Boleh faham? Ada 4 katil double decker dan dia dapat katil nombor 2 daripada pintu. Maksudnya katil yang pertama tu paling rapat dengan pintu, sebelah tu baru katil penulis ni. Dan penulis ni tidur dekat katil atas. Dan penulis ni juga ada roommate bernama Kak Shida, dapat katil atas juga. Tapi katil dia paling hujung dekat dengan pintu. Kak Shida ni boleh dikatakan berani jugalah. Kak Shida ni ada jugalah sixth sense, boleh nampak benda-benda halus. Mungkin hijab dia terbuka, wallahu alam. Okey, time tu exam hujung tahun. Ramailah pelajar yang balik. Dalam bilik aku tu ada 3 orang je. Aku, Kak Shida dengan seorang budak Chinese nama Sharon. Sharon ni form 6. Dan dia jarang ada dalam bilik sebab ada banyak aktiviti luar. Jadi yang selalu tinggal kat bilik tu aku dengan Kak Shida je. Kadang-kadang kawan Kak Shida pun datang lepak-lepak kat bilik kita orang. Aku ni sebenarnya penakut jugalah, selalu tidur kat bilik orang lain. Dan hari tu aku tidur bilik kawan sebab ada pesta makan Maggi. Jadi tinggallah Kak Shida dengan kawan dia dekat bilik tu lah. Malam tu okey je, tak ada apa-apa yang terjadi. Esok pagi je bila aku balik bilik aku, Kak Shida cerita macam-macam kat aku. Ini dialog dia. Ni dialog Kak Shida dengan May. May, semalam tahu tak, ada benda tidur atas tilam kau. Kak Shida ni, ya betul. Semalam kan saya tidur bilik kawan. Ya, akak tahu, tapi akak nak beritahu je. Benda apa yang tidur atas tilam saya semalam? Siapa lagi? Bantal peluk tu lah, yang warna putih tu. Tu lah lain kali, kalau tak tidur atas tilam, lipat dulu tilam tu. Dan kalau nak tidur, jangan tunggu baring. Tepuk-tepuk dulu, baru baca doa dan barulah baring. Tak tahu respon aku? Tersentak lah, apa lagi? Mana tak tersentaknya? Bantal peluk tidur atas tilam sendiri. Jangan katakan dia. Kita pun terkejut juga kan. Ada benda tidur atas tilam kita. Bantal peluk pula tu. Siapa yang faham? Nama samaran bagi nama pocong lah. Okey, Ustazah selalu pesan suruh lipat tilam kalau tak nak tidur. Tapi aku ni selalu lupa. Dan semenjak kejadian Kak Shida bagi tahu tu, aku selalulah rajin lipat tilam kalau balik rumah atau tidur bilik kawan dekat blok Aspuri. Blok Aspuri ni walaupun banyak tandas, tapi satu je yang kena buka. Tandas blok B paling bawah yang dekat dengan tangga. Sebab tu adanya tangki hitam besar tu untuk mandi. Kadang-kadang kalau time tak ada air, Aspuri pergi tangki besar tu nak buang air kecil. Kak Shida cakap masa dia pergi dekat tangki tu dalam pukul 1 pagi lah, Kak Shida ni nampak ada budak kecil dekat tangki tu. Dia tahu budak tu bukan manusia sebab wajahnya pucat. Kalau manusia normal, wajah dia tak pucat. Kalau pucat yang macam orang Frozen tu kan, macam pernah tengok cerita apa tak kan, yang kulit dia kebiru-biruan tu lah. Macam tu lah pucat dia. Kalau nampak pucat yang macam tu bukan orang lah, tu makhluk alam sebelah.
Ni dialog di antara Kak Syida dengan makhluk alam sebelah tu yang menjelma jadi budak kecil tu. Buat apa kat sini? Saya sesat. Saya tak ada kawan. Saya nak cari kawan bermain. Tak boleh. Kamu bukan manusia. Tak boleh berkawan dengan manusia. Tak apa. Saya suka duduk sini. Boleh. Tapi jangan kacau orang lain tau. Itu adalah dialog di antara Kak Syida dengan makhluk alam sebelah. Hati kering juga Kak Syida ni. Jadi Kak Syida pun terus balik bilik. Nasib baik budak tu tak ikut dia. Tapi dia cakap setiap kali dia pergi tangki, dia nampak je budak tu kat situ duk perhati kat orang. Tapi okeylah, dia tak kacau pun. Lepas tu dia ceritakan pula oleh kawan saya sendiri, iaitu Nana. Dulu kakak dia tinggal kat bilik cempaka juga, time batch dia orang. Tapi time tu bilik cempaka pakai katil single, tapi ada 8 katil juga dalam satu bilik. Ceritanya macam ni, kakak dia dengan 4 orang kawan lagi tidur dekat bilik cempaka tu. Jadi ada 5 orang lah dalam bilik tu. Yang lain tak tahu pergi mana. Sami, Ara, Mimi, Ros dan Lin dalam kurungan semua bukan nama sebenar pun tidur malam tu. Semuanya tidur, tak ada yang jaga. Tiba-tiba pukul 2 pagi, Sami ataupun Semi terasa ada orang goyang-goyang badan dia. Macam orang nak kejut dari tidur tu lah, goyang-goyang badan. Tapi dengan mata berat dia pun buka mata. Dia nampak si Ros ni tengah duk mengadap dia dengan muka yang tak ada perasaan, muka blur. Pernah tengok member yang muka blur, muka yang tak ada perasaan tu? Yes, macam tu yang muka statik tu lah. Dengan mata yang berat dia pun buka. Kenapa Ros? Jom teman aku pergi tandas, nak kencing. Yelah. Jadi si Semi ni pun dengan malasnya bangun, tapi tetap pergi teman juga Ros pergi tandas. Mungkin disebabkan mengantuk, dua-dua tak bercakap sepanjang perjalanan nak pergi ke tandas bawah dekat hujung blok B tu. Bila sampai je tandas, Ros terus masuk tandas dan Semi tunggu dekat luar tanpa rasa takut. 5 minit berlalu, tik-tok, 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 masih dalam tandas. Dan 10 minit pun dah berlalu, tik-tok, tik-tok, tik-tok. Time ni si Semi dia rasa lain. Dia heran, bila Ros masuk, kenapa tak ada orang bunyi buka pintu tandas? Lalu kalau kita pergi, teman member pergi tandas, kita akan dengar dia buka pintu tandas kan. Lepas tu dengar bunyi dia jiruh air kencing kan, bunyi air lah. Tapi yang ni tak ada, sunyi. Dekat tandas tu dah lah dia sorang-sorang. Entah siapa lah dia teman pergi tandas tu. Tapi dia dah mula syak dah. Si Semi ni lah, dia syak Ros yang ada dalam tandas tu bukan manusia. Dan lepas dia fikir macam tu, tiba-tiba suara Ros dari dalam tandas tu. Kau dah tahu kan? Terus tergamam si Semi ni. Lepas dengar suara kau dah tahu tu kan, pintu tandas kubikel yang Ros masuk tadi terbuka, berdebam. Dan yang ni seram. Dan nampak si Ros ni tengah burus gigi dengan pisau cukur. Gusi hancur meleleh daripada mulut Ros sambil tersengih. Ya Allah. Sami teriak dan terus pucuk lari macam Usain Bolt balik ke bilik. Bila dia sampai bilik, dia tengok Ros tengah tidur nyenyak. Jadi yang dia teman tu memang sah lah bukan manusia. Disebabkan rasa takut yang amat sangat, si Sami ni bungkus diri dengan selimut. Dia kelumbung. Dan tak lama kemudian, pintu bilik dia terbuka sendiri. Cekek. Dan Sami ni sedar pintu terbuka, tapi dia tak berani nak pergi tutup balik. Sebab dia tahu, walaupun dia tengah kelumbung, tapi dia boleh nampak ada gula-gula putih. Walaupun dia tengah kelumbung, tapi dia punya selimut tu transparent, masih boleh nampak bayangan. Dan dia nampak ada gula-gula putih melompat-lompat masuk dalam bilik, pergi ke loker paling hujung. Yes, loker aku. Allah. Dan hantu gula-gula tu kemudian duduk dalam loker tu.
memang loker tu terbuka time tu. Jadi dia masuk dan berdiri. Adalah dalam 1 ke 2 minit dia duduk dalam loker. Dan dia keluar dan melompat-lompat pergi. Tapi dia pergi ke tempat Rose. Lepas dia duduk dalam loker penulis ni, dalam seminit 2, dia keluar balik daripada loker tu dan dia melompat-lompat pergi dekat tempat Rose. Yang Rose yang ni, Rose yang sebenar, bukan Rose yang dekat tandas tadi tu lah. Oi, seram. Oi. Kalau saya memang menjerit lah. Tak adalah, tak tunggu. Lepas si pocong tu pergi lompat dekat tempat Rose, Sammy waktu tu bagaikan batu, kaku, tak mampu nak bergerak, tak mampu nak buat apa-apa. Nak baca surah pun tak pandai. Bukan tak pandai, tak mampu. Mulut rasa macam terkunci. Dia hanya mampu tengok je apa yang terjadi dekat sekeliling dia. Ya, pocong tu betul-betul berhenti depan katil Rose. Dan tiba-tiba dia nampak Rose terapung di depan hantu gula-gula tu. Dan tak lama kemudian Rose mendarat balik atas tilam. Dan benda tu lompat-lompat keluar bilik dan hilang. Jadi lepas kejadian pada malam tu, Sammy tidur dalam ketakutan. Pagi esoknya dia tanya, Rose, kau sedar tak semalam? Badan kau terapung tau. Kau tahu tak benda yang, kau tahu tak ada pocong renung kau. Badan kau terapung dan pocong ada dekat katil kau. Itu adalah soal Sammy kepada Rose. Jadi Rose ni cakap, tak ada, aku tak rasa apa-apa, aku tidur okey je semalam. Jadi Sammy pun ceritalah A sampai Z apa yang terjadi. Lepas Sammy buka cerita yang dia kena dengan Rose yang gosok gigi berdarah tu, lepas tu dengan pocong tu, terus semua pakat lari tidur bilik member lain. Okey. Berakhir sudah kisah kita yang kedua. Wih, seram lah. Bayangkan kawan ajak teman, tapi bila sampai kat tandas tak ada dengar bunyi air. Lepas tu dengar suara. Kau dah tahu kan? Aduh, time tu buka pintu tandas kubikel tu kan, sambil gosok gigi, menyeringai. Aduh, seram. Okey, jom kita tengok kisah kita yang ketiga. Okey, kisah ketiga. Kisah ketiga masih tajuk yang sama, kisah-kisah seram asrama aku, tapi yang ni kejadian yang kedua. Tadi kan cerita tu panjang bersambung, jadi saya pecahkan jadi 2 bahagian lah kan. Jom kita dengarkan kisah ketiga. Okey, kisah ni dia alami sendiri oleh member aku, namanya Ida. Malam tu diorang semua tidur dekat tengah-tengah bilik, di bawah kipas, hanya beralaskan katil yang diturunkan daripada katil double decker. Jadi kepala diorang ni menghala katil dan kaki menghala ke loker. Dan pada malam tu jugalah diorang ni rancak sakan menyembang pasal cerita hantu, membawa pumpang. Bila dah penat bercerita, dah habis, tidurlah semuanya. Tepat tengah malam, Ida terjaga sebab dia dengar bunyi. Bunyi tu panjang dan bunyi tu datang daripada arah katil. Dan waktu ni pula Ida menghadap siling dan juga menghadap kipas. Dan bunyi yang tadi tu, bunyi tu tadi kan, makin lama makin dekat. Dia pun dongak menghadap katil. Dia nampak nenek tua, rambut menggerabai, lidah terjelir dengan ailir berwarna hitam meleleh-leleh merangkak daripada atas katil menuju ke bawah. Seram. Ida terkejut dan menjerit sambil tutup mata. Kawan-kawan yang lain dengar jeritan Ida ni terkejut, terus bangun tercengang-bangang. Kenapa? Ida, kenapa? Semua terkejut. Jadi bila Ida buka mata, benda tu dah hilang. Jadi diorang semua pindah bilik sebelah, tumpang tidur sebab terlalu takut. Seram ni.
Okey, ni ceritalah dalam pengkongsian kali ini. Sama juga dialami oleh Ida, dengan kawan aku lagi seorang, Dayah. Ida dengan Dayah dapat bilik dekat Bulok A. Jadi bilik diorang bersebelahan je. Dah jadi satu amalan untuk diorang saling kejut antara satu sama lain nak solat subuh. Okey, adalah satu pagi tu lepas azan subuh, Ida dia datang nak kejutkan si Dayah ni nak solat subuh. Waktu dia masuk bilik tu, dia nampak Dayah tengah berselimut, tapi nampak rambut dia terjurai. Baru je Ida nak kejutkan Dayah, baru teringat yang Dayah tengah ABC, tak boleh solat, tengah datang bulan. Jadi dia pun batalkanlah niat dan kembali ke bilik nak sambung tidur. Okey, waktu nak breakfast tu dia orang macam biasalah, jumpa dekat dia orang makan. Dayah, ni Ida yang cakap Dayah, kau tahu tak, pagi tadi sikit lagi tau aku nak kejut kau nak sembahyang subuh. Baru je aku nak kejut kau, tapi aku ingat kau period. Lepas tu si Dayah ni pun muka berkerut macam aku tidur bilik Kak Iyong lah semalam. Mana ada orang dalam bilik aku. Jadi siapa yang Ida kejut tu? Jadi Ida ni kata, kau biar betul dengan cuak. Iya, kau ingat aku berani tidur seorang dalam bilik? Patutlah aku macam pelik tengok kau berbungkus dengan selimut. Setahu akulah, kau mana suka pakai selimut kalau tidur. Dan satu lagi aku perasan, rambut kau panjang betul. Aku pelik, tapi entahlah, nasib aku tak pegang dia. Yang pasti itu bukan akulah, nasib engkau lah dapat jumpa dia walaupun tak bersemuka. Takutnya kalau aku ingat balik. Tak tahulah apa jadi kalau dia tengok aku pagi tadi. Na'udzubillah. Seram. Ada rasa apalah yang berlaku kalau si Ida ni dengan beraninya kejut badan Ida yang tengah berbungkus selimut rambut berjurai. Padahal Ida siapa tadi tu? Dayah tu tidur kat bilik Kak Yung. Jadi siapa yang tidur berbungkus selimut tu? Ya Allah, seram. Okey, itu je lah perkongsian aku pada kali ini. Minta maaf kalau ceritanya tak seram ataupun ceritanya pendek dan tak seram. Terima kasih kepada semua yang mendengar. Okey, itu sajalah kisah yang aku dapat kongsikan. Kisah yang bahagian ketiga ni agak pendek je lah. Dia lebih kepada misteri. Dia nak kejut kawan dia. Lepas tu dia teringat kawan dia datang bulan. Jadi bila dah jumpa kat dewan makan tu, dia tanyalah, aku nak kejut kau tau sembahyang subuh tadi. Tapi aku teringat kau datang bulan, jadi aku tak jadilah nak kejut. Tapi bila kawan dia balas balik, saya tidur bilik Kak Iyong semalam. Siapa yang dia nak kejut tu? Lepas tu yang dia cakap, rambut kau panjang betul. Nasib baik dia tak kejut. Kalau dia kejut, bayangkan tengah kejut tu, selimut terbuka, pandang dengan wajah yang tak berapa nak elok. Seram betul lah kisah kali ni. Tak sia-sia aku baca dulu bagi anda dengar. Jadi diharapkan kepada subscriber yang request kisah seram asrama ni, orang kata apa, berhatilah sebab hajat dia dah tercapai. Pada malam ni kisah seram, memang betul-betul kisah seram berkaitan dengan asrama saja. Okey, pertama sekali aku nak ucapkan terima kasih lah kepada anda sudi mendengar kisah ini. Minta maaf aku selalu pegang hidung sebab aku resedung. Jadi bila baca dia jadi sengau. Dia telinga jadi macam berdengung. Sebab tu aku selalu pecik hidung sebab nak hilangkan rasa dengung tu. Minta maaf sangat-sangat ya. Aku kalau baca kisah panjang, dia akan jadi. Tak tahulah kenapa resedung tak hilang lagi ni. Jadi terima kasihlah kerana sudi dengar kisah pada kali ini. Kisah kali ini agak hardcore sikit lah. Walaupun kisah dia lebih kepada penampakan dan juga misteri, tapi seram lah. Yang kisah gosok gigi dengan pisau cukur, aduh, dia boleh teman kawan dia pergi.
Kalau saya lah tengok member dah muka tak ada perasaan, kejut tu memang dah tak bangun dah, lantak kau lah. Kan? Terima kasih lah kerana sudi dengar, sudi support channel ni. Terima kasih banyak-banyak. Aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Sepanjang perjalanan channel Mystic Horror berada di YouTube ni, anda memang adalah sokongan anda memang amat bermakna buat channel Mystic Horror ni. Terima kasih banyak-banyak. Mungkin channel Mystic Horror ni agak kekurangan daripada sudut peralatan. Okey, kali ni aku nak bagi tahu anda semualah cara aku buat video. Ni handphone yang anda tengah tengok saya ni handphone yang pertama rakam. Jadi sound effect yang anda dengar tu datang daripada handphone aku yang kedua. Ni aku dah download ni, ada macam-macam bunyi. Contohnya horror boom sound effect. Itu adalah sound effect yang aku dah download. Jadi aku gunakan handphone kedua sebagai orang kata apa? Audio interface. Dan aku hanya gunakan sound card yang asas ni saja. Buat masa ni je lah alat yang aku ada, kan, untuk menghasilkan video untuk anda. Tapi insya-Allah saya nak minta anda semua tolong doakan saya murah rezeki supaya saya dapat upgrade kepada equipment yang lebih canggih lah, yang lebih orang kata apa, lebih padu lah, supaya anda semua perhatilah nak dengar kisah seram. Mic yang saya guna ni pun mic yang agak biasa-biasa je lah, kan, mampu milik murah. Mic je jenis macam ni je ni, mic ni je, kan. Bila tutup dengan span ni, ala-ala mic yang jenama Shura gitu kan. Tapi alhamdulillah masih boleh kuat lah, kan, boleh dengar dengan jelas. Sebab mic yang ni dia rosak, dia tak tahulah, suara jadi sebu. Jadi aku terpaksa guna mic yang asal ni lah, yang lama ni. Jadi saya harap anda faham lah cara saya buat video macam mana, kan. Okay, itu sajalah yang dapat aku kongsikan pada malam ini. Diharapkan anda terhibur lah. Walaupun mungkin cara baca aku agak pantas dan mungkin anda susah nak faham, tapi itulah cara aku, kan. Kalau dengar suara saya sengau tu, maksudnya saya tengah resedung lah tu. Kalau dengar bunyi resedung lah tu, kan, dia telinga tengah bengang, rasa macam orang kata apa, berdesing lah, kan. Okay, terima kasih lah sebab sudi dengar, sudi like, sudi view dan juga share, like dan subscribe channel Mystic Horror. Okay lah, terima kasih. Assalamualaikum. Jaga diri anda semua.